أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. الله الله الله. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita pada hari Minggu ini kita ingin mengulang kaji bersama dengan Sarjan Razli. Masya-Allah. Masyaallah. Ya. Dan juga Ustaz Tarmizi, kita bersama Ustaz, kita frontliners. Betul Ustaz, frontliners. Frontliners yang menjaga keamanan bagi negara dan betul hari ini bukan sekadar menjaga keamanan berdasarkan panduan daripada SOP ya di peringkat PDRM, tapi rupa-rupanya berdasarkan kepada panduan daripada Al-Quran sebagaimana yang dibacakan tadi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sarjan Razli ya. Ustaz amat gembira ni Ustaz. Gembira Ustaz sebabnya duduk pun tegak je Ustaz. Tegak. Saya kena tegak sekarang Ustaz. Okey. Baik. Subhanallah Ustaz. Masya-Allah. Ini dan alhamdulillah kita berada pada hari ini tuan-tuan untuk kita mengulang kaji pada halaman ke-75 hingga 79, di mana kita pada minggu ini telah pun kita melihat kepada bagaimana Allah menunjukkan, Allah memberi penerangan tentang Uhud, dan di hujung ini pada dua muka surah akhir daripada surah Ali Imran bercerita tentang bagaimana jika kita menghadapi kesukaran tetap kita mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memuji kepada orang-orang ahli kitab yang akhirnya memilih iman walaupun itu adalah satu perjuangan yang amat sukar disebabkan berada pada agama yang berbeza dan kemudian kembali kepada fitrah kebenaran al-haq yang ditunjukkan dalam surah Ali Imran. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mengulang kaji, melihat, dan sebentar tadi Sarjan Razli yang bertugas di Bukit Aman Sarjan ya. Mungkin awal ini kita nak berkenalan dululah ya. Berkenalan dengan Sarjan, asal orang Sabah. Orang Sabah ya. Masya-Allah bila dengar tadi bila mula saja bacaan pasal tak pernah dengar sebelum ini, tapi bila dengar Ustaz kata pernah belajar Taranum pada tahun 2008, betul Ustaz ya? Ya, saya. Masya-Allah ya. Maksudnya ilmu Ustaz tu mengalir sampai sekarang Ustaz. Allahu Akbar. Betul Ustaz. Mengalir sampai sekarang. Saya pun dah hampir-hampir tak ingat Ustaz. Tapi selepas Sarjan Razli sebut tadi, oh betul pernah ada satu kursus ya. Ya, kursus Taranum ataupun kursus Al-Quran lah di Bangi masa tu, dan masa tu subhanallah
punya hari ini sinaran dia. Sinarannya bercahaya gemerlapan ya, masya-Allah. Ustaz. Jadi Sajen, sebelum kita pergi kepada ulang kaji kita intipati kandungan dan juga tajwid kita, mungkin boleh Sajen kongsi sikit sebagai seorang penjawat pengaman ataupun frontliners kan di PDRM, dalam masa yang sama boleh baca amat baik sekali Ustaz. Amat baik, masya-Allah. Ustaz, saya kagumlah kalau Ustaz Tarmizi mungkin ada komentar lain, tapi mungkin boleh cerita sikit pengalaman Ustaz belajar Al-Quran, macam mana, adakah kemudiannya masuk kepada PDRM ni, sejarahnya sedikit. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz kerana sudi menjemput saya di dalam program ini. Untuk maklumat Ustaz, saya berkecimpung dalam bidang Al-Quran ini ketika mana saya sejak di sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi, di mana pada ketika itu peringkat sekolah kita ada anjurkan program tilawah Al-Quran peringkat sekolah. Kemudian mulanya saya dalam bidang taranum ini adalah daripada abang saya sendirilah Ustaz. Di mana bila abang saya ni dia melibatkan diri secara langsung dalam tilawah Al-Quran ini. Pada masa itu di peringkat sekolah menengah saya tidak ikut ujian tilawah ni lah. So abang saya ni telah menerima pendidikan awal tu daripada seorang guru di sekolah menengah tu, dan bila balik saja dia akan ajak saya pergi ke madrasah. Dia akan ajak saya ke madrasah, kita panggil madrasah lah kat sini, mungkin surau. Kita kat sana kampung saya di Sabah sana, abang saya ajak saya untuk mendengar apa yang dia pelajari. So pada masa itu kita minat pun ni Ustaz, sebenarnya saya masa itu tak datang lagi. Tapi abang saya ni mungkin minat dia yang mendalam itu selalu melihat program-program tilawah Al-Quran di kaca-kaca TV. Maka minatnya yang mendalam itu juga nak menguasai ilmu taranum tu, maka dia balik saja dia akan pendengarkan ke saya. Antara tokoh yang didengarkan itu ada ke nama-nama kalau saja Syekh ataupun ada minat cara bacaan ke? Saya untuk maklumat Ustaz secara orang kata secara belajar tu secara langsung tak adalah Ustaz. So saya lebih pada abang saya ni. Kemudian bila saya mempelajari terlibat secara langsung dalam bidang taranum ni apabila ada satu program tilawah Al-Quran yang dianjurkan, perujian Al-Quran yang dianjurkan oleh PDRM. Maka pada masa itu saya bertugas di Johor. Saya bertugas di Johor dan saya telah diberi peluang oleh pihak Baka pada ketika itu untuk mencari seorang guru untuk mengajar saya. Jadi saya di Johor saya sempat belajar dengan Ustaz Haji Abdul Aziz Mustaqim. Subhanallah. Yang juga merupakan wajahan antarabangsa. Ni kemudian bermula titik tolak itu saya seterusnya cuba cari lagi. Itu yang saya katakan dengan Ustaz. Saya ada belajar dengan Ustaz di Ilim. Di Ilim. Jadi asas taranum. Itu dia punya asasnya dan kita sebenarnya sebentar tadi kita dah memulakan dan apa kata kita nak mendengar kita memulakan dahulu kembali Al-Fatihah bagi program kita pada hari ini dengan menjemput Sarjan untuk memulakan bacaan kita pada hari ini silakan. Tadi kita dah dengar bacaan mujawwad kalau tak silap saya taranum bayati dan juga ada taranum hijaz tadi Ustaz. Kita dengar bacaan yang sangat baik sekali Ustaz. Sarjan Razli kita Jabatan Logistik dan Pematuhan Standard Jabatan Integriti PDRM. Jabatan Integriti PDRM. Di maknanya abang polis pun boleh baca Al-Quran dan bukan setakat boleh baca Ustaz tapi bacaan yang sangat baik. Johan tilawah Ustaz di Bukit Aman Ustaz. Jadi kita dengar Fatihah. Jadi bacaan murattal kita dengar cuba apa saja kita baca insya-Allah. Silakan. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh ikuti sekali bersama dengan abang polis kita. Ya, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah memulakan perbincangan kita pada hari ini Ustaz ya, bersama dengan Ustaz Sarjan Razli daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman untuk sama-sama kita mendalami, mengulang kaji pada halaman yang ke-75 di mana Allah mengingatkan kepada kita tentang ahli kitab ini diambil janjinya hendaklah kamu benar-benar menerangkannya kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Tetapi apa yang berlaku pada mereka bila mereka mendapat standard SOP ini, kitab, rupa-rupanya mereka baling ke belakang, mereka mengabaikan, mereka tidak ada integriti di dalam apa yang telah diamanahkan oleh Allah, sehingga kan mereka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Fabi sama yashtarun, kerana apa? Kerana mereka tidak ada al-haq, prinsip yang jelas di dalam kehidupan mereka, kerana mereka memilih dunia berbanding dengan menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kepelbagaian kecelaruan yang berlaku itu ya, dengan kekalahan umat Islam pada perang Uhud pada pusingan yang kedua, Allah tetap memujuk umat Islam bahawa sebenarnya walaupun kalah tetapi tetap juga terus ingat dan terus berfikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu akan meningkatkan iman dan itulah yang akan menjadi asas untuk kemenangan-kemenangan umat Islam pada masa akan datang. Itu yang disampaikan pada ayat yang ke-189, 190, 191 dan diikuti dengan pelbagai doa. Doa yang kita boleh belajar daripada ayat 192 hingga ayat 194 dan doa inilah yang kita nak dengarkan bersama pada kali ini daripada Sarjan Razli ya, ayat 192 hingga ayat 194. Ini semua adalah doa-doa yang biasa kita dengar, cuma kita nak lihat apakah isinya. Mungkin insya-Allah kita boleh hafal, kita faham maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan seharian. Silakan Ustaz. Ya. Ustaz. Boleh pilih Ustaz Kita nak sama dengan penonton bacaan mujawwad ataupun murattal. Tapi kalau saya rasa macam nak dengar yang mujawwad Ustaz. Mujawwad ya. Okey, Ustaz Fazrul macam mana? Saya betul juga. Ya, pada hari Minggu ni Ustaz ya. 92 92 hingga 90. 100 ayat 192 hingga 194. Ya. Insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله insyaallah. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
ربكم فآمنا. Allah, Allah, Allah. Amin ya Rabb. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Rabb. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة Allah, Allah. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Sadaqallah. Ya, Sadaqallahul Azim pada ayat 192 hingga 194 ini Ustaz ya. Sebenarnya adalah doa bagi orang-orang yang sentiasa dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Ada masa kita up, ada masa kita down ya. Ada waktu kita menang, ada waktu kita gagal. Ketika kalah itulah sebenarnya kita kena ingat Allah. Ketika menang juga kita perlu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sumbernya kekuatan itu pada ayat 190 inna fi khalqis samawati wal ard. Kejadian langit bumi ini, perubahan malam dan siang, semuanya itu adalah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang betul-betul mempunyai akal nurani, ulul albab ya pada ayat 190. Dan orang-orang yang mempunyai hati yang bersih ini ya, apakah yang mereka buat? Mereka banyak sentiasa berzikir, bertafakur, sehingga kan mereka menyatakan rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Maha suci-Mu ya Allah, semua yang Engkau jadikan ini tidak sia-sia. Jadi kalau baru ini Ustaz ya, bercakap tentang COVID-19, sudah tentunya frontliners PDRM Ya. bertugas Ya, subhanallah. malam siang siang malam ya. Jadi doa-doa yang ada ini adalah untuk memastikan pasukan polis ya dan juga tentera frontliners. Kalau di sini di ayat 193 ini wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami, matikan kami di kalangan orang-orang yang berbuat baik, dan sudah pastinya ya. Jadi mungkin Ustaz Razli boleh berkongsi sedikit pengalaman ketika PKP ini, sebenarnya apakah cabaran ya menjaga rakyat Malaysia ya, pasal kita antara negara yang paling efisien sekali ya menghadapi COVID-19 ini. Jadi kalau boleh Sarjan ya, selain berkongsi bacaan yang masya-Allah ya, juga pengalamanlah sebagai pasukan polis di Bukit Aman. Ya, terima kasih Ustaz. So pengalaman berkaitan, kalau nak dikongsikan berkaitan dengan PKP ni Ustaz. Pertama sekali adalah nak mendisiplinkan masyarakat. Nak mendisiplinkan masyarakat untuk sentiasa mematuhi apa juga SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. So nak membentuk manusia ni, sikap manusia ni bukanlah satu perkara yang begitu mudah sekali Ustaz. Ya. Sedangkan antaranya perkara-perkara sebagaimana yang dilarang oleh Allah SWT pun kita langgar, dikan pula manusia peraturan manusia peraturan manusia itu sendiri. Betul. Ya Ustaz. Itu yang pertama. So yang keduanya dari sudut risiko dia sendirilah. Risiko dia antaranya kita terdedah dengan bahaya, bukan sahaja COVID-19 itu juga bahaya dari sudut keselamatan kita, umpamanya yang berlaku kepada sahabat kita bila berbalik kepada tadi
ada di kalangan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan, maka dalam musim PKP pun boleh mabuk sehingga menyebabkan kemalangan kepada anggota kita yang nak bertugas. Itu antaranya lah Ustaz. Jadi saya sendiri walaupun kami bertugas di Bukit Aman, kami juga turun padang Ustaz. Turun padang, kita pergi umpamanya PKP hari itu kita membantu di kontingen Terengganu. So itu selain daripada itu kita berjauhan dengan keluarga. Ustaz, keluarga di mana? Keluarga ada di sini. Di sini. Cuma keluarga di sini kita bertugas bertugas ke di Terengganu. Terengganu. Okey, berapa orang anak Ustaz? Saya sekarang alhamdulillah 4 Ustaz. Oh, insya-Allah. Maksudnya anak-anak pun juga diajarkan Quran. Ya, insya-Allah. Dan ini sebagai satu Quran di rumah, dalam masa sama Quran di hati. Kalau baca begini bukannya baru semalam belajar Ustaz. Jadi ini sebagai satu contoh teladan, dan dalam masa sama bertugas. Nak bertugas itu sebenarnya menjadi frontliners agar terus di akhir hidup ini menjadi abrar. Ini sebagai satu perkara yang menarik. Itu yang menarik tadi bacaan daripada Sarjan Razli tadi, dan saya difahamkan di peringkat PDRM itu sendiri ada juga musabaqah tilawah Al-Quran Ustaz. Kita boleh kongsi Ustaz? Betul Ustaz. Untuk maklumat Ustaz dan mungkin masyarakat tidak mengetahuinya. So dalam PDRM kita juga ada menganjurkan program tilawah kita sendiri. Kita sendiri yang mana saban tahun dianjurkan oleh pihak Baka. Ustaz tahu Baka ni satu cawangan yang ada dalam Jabatan JIP itu sendiri. Mana fungsi dia di situ selain daripada program keagamaan begini, juga ada program kaunseling dan sebagainya. So setiap tahun program tilawah Al-Quran ni akan dianjurkan bermula daripada kontingen dulu setiap negeri lah. Setiap negeri. Kemudian dia akan select dan akan dianjurkan untuk dibawa ke peringkat kebangsaan. Sampai ke peringkat kebangsaan. Sampai ke peringkat kebangsaan. Patutlah bacaan Ustaz. Bacaan ni wakil Bukit Aman kita ni Ustaz. Subhanallah. Jadi Ustaz sampai ke peringkat kebangsaan ni? Saya insya-Allah sampai peringkat kebangsaan. Di peringkat kebangsaan ada lagi yang lebih baik lah. Saya mungkin sahabat saya jauh, ada yang daripada Sarawak, ada dekat Perak dan ada yang dekat Terengganu. Kita kena melawat Ustaz. InsyaAllah pejabat-pejabat polis tu kan, kita melawat ziarah, kemudian kita Ustaz Tarmizi boleh kongsilah pasal baru ini wakaf untuk ummah, Quran-Quran yang diwakafkan oleh tuan-tuan. Ada makcik yang dia kata saya tak ada duit, saya hanya RM5 saja yang saya sanggup wakafkan, tapi Quran itulah yang sudah sampai ke Bukit Aman, yang sudah sampai ke pejabat polis sekarang ini, dan ini sebagai satu galakan kepada tuan-tuan untuk terus mendoakan pasukan polis kita bersama Al-Quran. Dan insya-Allah kita kalau baru ni Ustaz dalam satu program dikongsikan, kita mensasarkan kalau kita kembali pada Al-Quran ini, kita sasarkan penjenayah ataupun kesilapan ini akan makin berkurang Ustaz, pasal bercakap tentang integriti, bercakap tentang amanah yang berlaku, dan tidak ada manusia yang sempurna Ustaz kan. Jadi apatah lagi itu cakap tentang sebuah negara, tetapi usaha-usaha inilah yang penting. Dan mungkin nanti Ustaz boleh berkongsi apa yang berlaku di PDRM, program berkaitan dengan Quran, agar ia memberi semangat kepada kita semua bahawa negara kita ini dijaga oleh orang yang jaga Quran. Subhanallah. Buktinya syariat subhanallah. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar untuk sama-sama tuan-tuan minum tengah hari, dan kita bersama kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya Allah yang Maha Esa, Ya Allah yang Maha Kuasa, Ya
kiamat pasti menjelang, telah termaktub dalam kitab Al-Quran. Manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, gunung-gunung. Ya. Allahu Itu Akbar, maksudnya terlupa dah. dapatkan yang original Ustaz. Original ya, nanti Maksudnya kita nyanyian nasyid tadi Ustaz penuh syarat dengan makna Ustaz. Tentang hari kiamat Ustaz. Kiamat. Pasti akan datang. Allahu Akbar. Jadi itu sebabnya kita kena mudah-mudahan, bersedia pada setiap masa, jangan lekang dengan Al-Quran ini Ustaz ya, agar kita ini bila dipanggil pada bila-bila masa itu sebagaimana kita doa tadilah Ya, Ustaz. ya, wa tawaffana ma'al abrar ya, moga-moga kita ini di hujungkan usia kita, diwafatkan dalam keadaan kita ini digelar sebagai abrar. Kerana apa? Kerana selalu berbuat kebajikan, dan kebajikan itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, alhamdulillah hari ini kita dalam ulang kaji tajwid. Jadi mari kita lihat sedikit Ustaz Okey, daripada apa yang kita sudah sebelum belajar. Kita kongsikan saya ulang kaji tajwid kita, saya nak tanya Ustaz ataupun Sarjan Razli kita, sebab rasa nama ni macam ada nama kawan saya juga Razli Razli asal Sabah tadi. Ya, Ada tak abang nama Razman? Ya, betul Ustaz. Masya-Allah, ni adik Razman. Ya, saya. Masya-Allah, Ustaz Razman ni Ustaz. Ya. Beliau di Sabah ada pengajian Al-Quran Akademi Tahsin Negeri. Tahsin Negeri Sabah. Di mana KK? Di Kinabatangan ni. Di Kinabatangan ada, Kundasang ada, Kundasang Ronau ada. Di Lahdatu ada, Tawau ada, Sandakan juga. Oh, Memang tahu kita- tempat isteri saya. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Ya, subhanallah. Maksudnya Ustaz, kita memang akan berkunjung bersahabat dengan Ustaz Ya, Razman, rezeki Akademi kita Al-Quran di berjumpa sana. dengan sahabat Quran kita Sahabat di- Al-Quran kita. Jadi itulah kita nak ajak untuk sama-sama bergabung dengan kita platform selain daripada platform offline macam tu Ustaz ya. Kita ada platform rasmi kita juga, itulah Facebook kita Sahabah Al-Quran my #Quran Time dan juga my #Quran Time. Kita ada platform YouTube, Telegram dan juga Twitter kita di my #Quran Time Official, dan juga boleh ikuti kami juga di Instagram kami my Quran Time Official. Maksudnya Ustaz, boleh dikatakan semua platform sosial media sosial media kita ada untuk sahabat-sahabat Al-Quran semuanya bergabung dengan kita, nak belajar, nak ulang kaji Ustaz, nak bertanya soalan, nak ajak Ustaz Fazrul berprogram dan sebagainya. Ke Sabah, My Quran Time Ustaz. Sabah. Ya, di Sabah. Jadi subhanallah, jemputlah untuk sama-sama ikuti kita di platform rasmi kita. Dan Ustaz Sarjan Razli, dalam My Quran Time kita memang ada kongsikan asas-asas tajwid di samping taranum-taranum yang kita baca. Contohnya macam Al-Fadhil Ustaz Razli ataupun Sarjan Razli baca tadi, saya perhatikan ada taranum Hijaz, ada taranum Nahawan, masya-Allah Ustaz. Variasi bacaan beliau, dan bacaan surah Al-Fatihah tadi pun subhanallah ada taranum Nahwan ataupun Kurdi, bacaan mirip sekali Syekh Mishari. Masya-Allah. Mungkin Ustaz Azli sendiri ada tak idola ataupun syekh-syekh yang menjadi pujaan lah ataupun meminati syekh-syekh ini? Boleh kongsikan dengan kami para penonton nama-nama syekh-syekh yang boleh kita sama-sama ikutilah. Ya, Antaranya. Antaranya kalau Syekh ni, kalau melibatkan imam-imam, imam. saya meminati Syekh Mishari Rasid. Oh, Mishari. Juga saya suka mendengar Syekh Mahir Muakli. Oh, saya Dan mahir juga- Kita dah dengar lah juga. Sudais. Abdul Rahman As-Sudais. Abdul Rahman Itu yang As-Sudais. selalu dengarlah minat lah maksudnya. Minat dengan Minat. Ustaz ada yang cuba membaca style mereka ke? ada je. Kita yang itu terbaik yang kita dengar. terbaik tu Ustaz. Selalu saya je cuma Ustaz. Ya betul. Ya, jadi sebelum kita Ya dengar kan? Ustaz. Okey. mungkin Jadi kita saya sebut tadi tengok dahulu. Sarjan Razli, kita berkongsi dengan para penonton tentang asas-asas tajwid, dan hari ini kita nak ulang kaji huruf yang banyak sekali terdapat dalam muka surat 75 ni, ialah makhraj al-lisan lagi, iaitu kalau makhraj khas dia makhraj al-lisan, hujung lidah. Ada 3 huruf yang keluar daripada hujung lidah, iaitu yang pertama huruf tha. Hujung lidah terletak di hujung lidah bertentangan dengan hujung 2 gigi kacip tengah. Yang pertama huruf tha, kan? Yang kedua huruf dha.
Za, okey, huruf za, dan juga yang ketiga huruf dha. Tha, za, dha. 3 huruf ni hujung lidah kita bertentangan dengan hujung 2 gigi kacip tengah. Ya. Tha, za, dha. Baik. Kalau dalam muka surat 75 ni, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi semuanya, saya dapat tengok tadi, saya kesan ada lebih kurang 14 tempat yang melibatkan 3 huruf ini ataupun makhraj al-lisan, hujung lidah ini. Yang pertama ada 14 ada wa id akhadha, mula-mula sekali. Ayat yang ke-178, wa id akhadallahu mitha, dah 3 dah. Allazi, 4. Lepas tu barisan bawah dia pula fanabadhuhu, 5. Zuhurihim, 6. Washtarau bihi thamana, ada lagi. Jadi dalam muka surat yang ke-75 ni ada banyak sekali huruf-huruf hujung lidah yang melibatkan 3 huruf ni. Jadi mungkin saya nak ajaklah sahabat-sahabat Al-Quran, para penonton semuanya, untuk kalau boleh keluarkan macam latihan lah sikit Ustaz. Sambil-sambil makan roti goreng pisang sekejap lagi. Pisang goreng petang nanti. Okay. Contohlah. Betul, kan. Anda boleh keluarkan dalam muka surat 75 ni 3 huruf yang terletak ataupun makhraj dia di hujung lidah tu, boleh keluarkan dekat kertas, kongsikan dengan kami dekat platform rasmi kita Ustaz. Ya, betul. Dan ada hadiah ke Ustaz? Hadiah insya-Allah kita akan info dari semasa ke semasa. Hadiah utama dia bacaan lah Ya. Hadiah daripada Ustaz Razli. Daripada Ustaz Razli. Subhanallah. Belum buat latihan dah dapat hadiah. Dapat hadiah dulu Ustaz. Kita nak dengar Ustaz ya. Kalau tadi muka surat 75, kita nak mengulang kaji pada halaman 76 pada muka surat akhir ini. Bercakap tentang apakah yang Allah ingatkan tentang ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan orang yang beramal di antara kamu. Bila banyak doa tadi Ustaz baca tadi tu, rupanya Allah cakap lagi banyak kita berdoa, Allah tidak akan sia-siakan. Ya, itu semuanya Allah akan kabulkan, dan itu adalah amal yang amat bermakna untuk kita. Pasal bila doa ni Ustaz ni, kadang-kadang orang kata doa ni banyak-banyak buat apa kan? Satu, doa itu sebagai ibadah kan. Jadi kita dah jadi seorang hamba dah waktu berdoa itu, sebelum dia dikabulkan. Dan yang keduanya ialah bila kita ada keinginan untuk berdoa, itu bukannya keinginan kita semata-mata, itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tak semua orang sanggup angkat tangan, tak semua orang sanggup mengadu kepada Allah kecuali apabila mendapat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa yang diajarkan tadi, Allah cakap, Allah jawab ya. Dan di hujung ayat yang ke-195 itu, di tengah-tengahnya itu, Allah bercakap tentang ganjaran ya kepada orang yang sentiasa berjuang di jalan Allah. Mari sama-sama kita dengar ayat 195 dan ayat 196. Kali ini gaya Mahir Al-Mu'aqli. Masya-Allah. Subhanallah. Baik, nak dengar ni. Jom terbang ke Makkahul Mukarramah. Insya-Allah. Silakan Sajen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
Sadaqallahul azim. Subhanallahul azim. Itulah bacaan yang diminati oleh sarjan kita Syekh Mahir Al-Muaqili daripada Makkah Mukarramah, dan isi daripada apa yang kita baca sebentar tadi, Allah menjawab doa-doa, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan amalan orang yang beramal di antara kamu, dan Allah kata maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, Allah menyatakan wa'udhu fi sabili, ini kerana berjuang, wa'udhu, disakiti pada jalanku, seperti mana kalau katakan Sarjan Razli cakap tadi, ketika nak buat baik pasukan pengaman ataupun pasukan polis, kemudian kena langgar pula itu, itu bukan sekadar udhu, tapi sebenarnya mencapai tahap darurat sebenarnya, pasal sampai terbunuh kan. Betul. Jadi kalau disakiti, contohnya kena kutuk pula, pak polis contohnya kan, sebenarnya itu adalah, kalau itu adalah untuk fi sabilillah, untuk jalan kebaikan untuk Allah Subhanahu taala, Allah kata wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu dimasukkan ke syurga, di bawahnya ada sungai, thawaban min indillah, sebagai pahala ganjaran besar dari sisi Allah, dan di sisi Allah lah husnus thawab. Ini intisari memberi semangat kepada kita pada waktu ini membaca Al-Quran, pasukan polis ustaznya, bahawa bukan mudah tu kan. Kalau kena panggil pukul 2 pagi lah ustaz kan, kan? Dia tak boleh pula kejap lah kan, nanti kejap 2 kan, 3 lah, 3 kan, tak boleh. Pasal apa? Pasal ini adalah, kalau bercakap tentang perang, mana boleh 1 minit 1 saat pun tak boleh bertangguh. Pasal ada juga perang Tabuk, ada sahabat yang bertangguh kena tinggal. Dan orang yang kena tinggal itu ada juga orang munafik, sehingga kan Rasulullah pulau kepada sahabat yang dia lambat untuk bertindak. Nak ceritanya disiplin amat penting di dalam surah Ali Imran, dan ayat 195 sebentar tadi adalah ganjaran, dan ayat 196 bila di atas dunia ini Allah ingatkan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, jangan mudah terpedaya dengan gerakan-gerakan orang yang kufur kepada Allah di dalam sesebuah negeri yang dia tidak mahu mematuhi peraturan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz, ini amat menarik ulang kaji kita di samping bacaan dan juga tajwid sebentar tadi, dan kita nak kalau boleh pada ayat yang ke 198 itu sehingga ayat 200. Kalau boleh ayat 198 Ustaz Tarmizi, ayat 199 Ustaz Sarjan kita, okey, panjang elok, dan kemudian Ustaz Tarmizi balik, yang 200 kesimpulan agar surah Al-Imran ini. Tak tahu Ustaz, kalau ini first round ini Quran time, tak tahu lagi bila lagi kita nak tadabbur begini kan. Jadi memang saya tahu mencabar kepada tuan-tuan, nak tunggu surah Baqarah habis Ustaz. Surah Ali Imran yang panjang, yang kedua panjang dah habis kan. Jadi moga-moga Allah mudahkan urusan kita. Amin. Dan kita nak dengar bacaan ini, dan sudah tentunya kalau dibacakan oleh pasukan PDRM, lain kali kita tak lihat lagi PDRM sebagai peraturan. Sebenarnya peraturan amat penting. Inilah peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk kita la'allakum tuflihun. Kena sabar, kena rabitah istilahnya, teguh bertahan untuk kita berjaya. Jom sama-sama kita dengar. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sarjan Razli, jelas Ustaz, bila berada di front line barisan hadapan, maknanya kalau kena perli, kena kutuk, kena kecam, dialah orang yang pertama maksudnya berhadapan. Jadi inilah kekuatan Ustaz. Al-Quran sebagai kekuatan, maknanya bila dikecam sebagainya tidak marah-marah. Inilah kekuatan ini Al-Quran. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak kepada Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara, kerana mengizinkan pegawai beliau bersama dengan Al-Quran menyebarkan ini. Dan tahniah juga kita ucap kerana ada pengisian Al-Quran, pengukuhan Al-Quran di PDRM. Mudah-mudahan terus lagi dikukuhkan dengan Al-Quran. Wakaf untuk ummah itu sampai maksudnya Quran di kebanyakan balai polis sekarang, kalau ada siapa nak buat report, boleh cari sambil tu baca Quran, ataupun penjawat akan membaca Al-Quran. Kita doakan kan. Mungkin sikit-sikit faham, sikit-sikit, tapi dengan My Quran Time ini juga membantu untuk sama-sama kita hidupkan Al-Quran dalam jiwa pengaman, agar aman ini di dunia sampai ke akhirat. Jom saya baca. Baik, terima kasih saya. Sarjan. Kita kena betulkan ni. Saya ayat 198
Sarjan Razli ayat 199, Ustaz Fazrul ayat 200. Oh, macam okey. boleh? Boleh. Boleh. Saya serahkan Okey, Ustaz. kepada Ustaz Tarmizi balik Okey, semula. Ustaz. Kita nak baca taranan apa, Ustaz? Ustaz rasa nak baca lagu apa? Taranan apa? Saya terpulang pada Ustaz. Terpulang, okey. Saya tengok yang mampu saya Allah sambung Ustaz. Akbar. Okey, saya cuba Dan takut pula Ustaz Fazrul ni. Dia baca sebelah saja ni. Oh, nanti Kena tegas dia, ya. tegak. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinil ladzina اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله ما شاء الله جنات تحتها الأنهار خالدين فيها الله خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الله 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 وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 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 ما شاء الله ما شاء الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله الله terus تفضل terus يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الله الله ما شاء الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Surah Al-Azim, itulah bacaan
bacaan Panjang nafas, daripada masya-Allah nafas panjang Nafas Ustaz panjang, ya. Ustaz. Selalu kawat ke macam mana Ustaz ni? Panjang nafas ni, teknik-teknik Ustaz. Mungkin boleh kongsi sikit Ustaz. Teknik kawat tu salah satu, tapi dekat rumah tu kadang kita teknik berjalan tu sambil ni lah Ustaz. Tahan nafas? Tahan nafas kan. Gitu, dan setiap pagi. Ataupun Ustaz ada menyelam juga. Tak ada Ustaz. Okay. Saya cuma setiap pagi tu macam dekat Pejabat saya duduk tingkat 8 Ustaz. Tingkat 8, so setiap kali setiap hari tu saya akan parking dekat 34 dan akan naik tangga. Tak naik lift Tak naik lift. Teknik dia, Ustaz. Ustaz memang pilih. Memang saya pilih itu. Subhanallah. Ya, itu rahsianya Ustaz. Rahsia, Ustaz. Lepas ni naik tingkat 4 di sini nanti Ustaz panjat tangga ya. Saya naik lift. Okey, baik, masya-Allah. Itu rahsia untuk ialah stamina lah Ustaz. Betul, Ya, tentang stamina. Dan inilah apa yang disampaikan pada hujung surah Ali Imran ini yang dibacakan sebentar tadi, iaitu orang-orang yang bertakwa pada ayat 198 itu Allah nyatakan ada syurga, di bawahnya sungai kekal di dalamnya sebagai kurniaan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ya, tidak ada yang lebih baik lagi, apa lagi balasan yang lebih baik lagi bagi orang yang abrar, ya, sentiasa berbuat kebajikan, selalu berbuat baik, yang kita doakan, ya, yang diajarkan oleh Allah pada ayat 193, iaitu wa tawaffana ma'al abrar, ya, wafatkan kami dalam apa sahaja kerjaya suri rumah, ibu-ibu yang berada di rumah, ya, pada pasukan pengaman polis yang berada di pelbagai lokasi, ingin akhir hidup kita ini ma'al abrar. Ada bir itu, kebaikan itu dengan kita mungkin masak di rumah, ada yang menjaga di jalan raya ataupun di perbatasan. Semua itu adalah peluang masing-masing untuk kita menjadi abrar, dan Allah beritahu ganjaran pada ayat 198. Ayat 199 Allah memuji kepada ahli kitab, sebahagian ahli kitab yang juga beriman, ya, salah satunya Najasyi, pemimpin di Habsyah pada zaman Nabi itu, yang Nabi doa ataupun solat ghaib kepada beliau kerana beliau mengambil keputusan untuk kembali kepada fitrah Islam apabila melihat bahawa rupa-rupanya apa yang dia percaya dalam Kristian Nasrani itu rupanya penghujung ataupun penyudahnya itu ada di dalam Al-Quran. Dan pada ayat 200 Ustaz, itulah yang saya baca tadi, wahai orang-orang beriman, Allah memanggil kepada kita semua, pada tuan-tuan yang berada di rumah, bersabar, ingatkan pada orang lain bersabar, ya, pada pasukan polis terus bersabar melaksanakan tugas. Bagi kita yang berada daripada PKP ini terus bersabar. Sabar bukan maksudnya duduk rumah, duduk tak buat kerja. Sabar itu kita optimumkan, buat yang terbaik, dan warabitu, bertahan, ya, itu lebih tinggi lagi. Dan dalam masa kita berbuat sabar, bertahan ini, mestilah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah jaga kita. Moga-moga kita semua, ya, bagi negara Malaysia ini Allah berikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Mengakhiri program kita pada hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Sarjan Razli daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, dan kita ingin berdoa sama-sama dipimpin oleh Ustaz Razli pada hari ini agar negara ini aman dengan panduan hidayah daripada Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وفيروس
خبث الأكلين ومن سيء الأسقام نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم ادفع عنا البلاء والوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan keamanan pada negara ini dengan keimanan pada Al-Quran, dan kita mendoakan tuan-tuan terus dapat bersama dalam wakaf untuk ummah sebagaimana telah pun kita sampaikan kepada seluruh pejabat polis di seluruh negara, ya. Wakaf untuk ummah peluang untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang dan mendoakan agar pasukan pengaman dan juga semua urusan keamanan di negara ini terus dipandu dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 11 malam dan juga 6 pagi, insya-Allah. Program My Quran Time ini dibawakan khas oleh Mufas. Moga-moga kita terus istiqamah dan terus mendalami halaman baru pada hari esok, dan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Sarjan Razli daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman. Terus kita doakan keamanan untuk negara dengan My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.